Baiklah, langkah kerajaan dalam usaha untuk kita kata penstrukturan semula skim penstabilan harga minyak masak baru-baru ini memberikan kesan bukan sahaja kepada kuasa beli para pengguna tetapi juga bagaimana isu ini telah diambil kesempatan oleh para peniaga untuk melakukan pelbagai modus operandi yang sebenarnya merugikan para pengguna. Jadi kita akan bertanyakan pada perkara ini tentang minyak masak recycle ataupun kita semula. Kita bersama dengan Puan Azrin Haji Osman, Naib Presiden Lembaga Pelindung dan Kebajikan Pengguna Malaysia LPKPM. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Sempat masak pagi tadi? Masak? Tak sempat? Tak sempat. Terus ke sini. Okey, baik Puan, kalau kita lihat kepada bagaimana ada tindakan para peniaga yang mencampurkan sisa minyak masak itu dengan minyak masak yang baru dan dijual kembali kepada para pengguna. Apa pendirian LPKPKM dalam isu ataupun hal ini? Okey, dia berbalik kepada pengguna itu sendiri. Okey. Pengguna dan peniaga. Peniaga pun adalah merupakan seorang pengguna juga ya. Jadi sekarang ni minyak masak memang susah nak dapat lah. Orang kata kalau tak ada minyak dapur tak berasap. Ya. Okey. Sekarang ni dia ada satu macam sindiket lah. Sindiket yang membuat minyak recycle ni dengan minyak yang telah digunakan yang mana yang seperti dimaklumkan dia diperolehi daripada restoran dan hotel yang akan dicampur semula dengan minyak masak yang baru dan dijual semula. Dan dijual semula. So yang ini pengguna akan ada sedikit pengetahuan lah sama ada you mendengar berita-berita semasa melalui televisyen dan juga membaca surat khabar. Okey, kita kena tahu juga macam mana cara nak mengesan minyak itu, minyak recycle. Mungkin kalau kita tengok secara fizikal dia, kita nak bezakan tu agak sukar. Tapi mungkin dengan saya tertarik dengan kenyataan Menteri Kesihatan yang mengatakan bukan setakat kita tengok label saja, tapi kita kena tengok, kita kena siasat juga. Maksudnya label tu pengguna kena tengok sama ada dia ada label SIRIM dan juga syarikat pengeluar yang mempunyai lesen. Untuk memastikan ianya bukan minyak recycle. Tapi ada satu tips yang kena masukkan dulu nak uji. Ya betul. Ada tips kan? Jadi bagaimana? Tips tu ada beberapa tips. Salah satu caranya dengan memerapkan minyak masak, terutama yang paket lah. Selalunya paket ni dimaklumkan dia adalah satu minyak recycle kan. Okey, kita masukkan dalam peti sejuk selama 2 jam. Keluarkan semula, tengok sama ada dia berbuih ke tak. Kalau dia berbuih maknanya dia merupakan minyak recycle. Okey, satu cara lagi minyak recycle ni dia punya haba pemanasan tu dia lebih tinggi daripada minyak yang tidak recycle. Maksudnya bila kita panaskan minyak tu dia cepat panas. Dia terlampau cepat panas. Kalau minyak yang tidak di-recycle dia mengambil masa beberapa lama untuk panaskan, tapi kalau minyak recycle dia akan mudah panas. Puan, kalau kita melihat kenapa selepas daripada penstrukturan harga minyak masak ini perkara seperti ini yang timbul? Maknanya penyelewengan oleh peniaga yang seperti ini dengan minyak masak recycle sebagainya ini yang timbul. Kenapa Puan? Okey, dia sebenarnya begini. Satu sebenarnya kerajaan menarik balik subsidi minyak ini, kecuali minyak masak minyak masak yang 1 kilo yang dipaket ni, satu untuk mengurangkan tanggungan kerajaan dan satu lagi untuk mengelakkan pengeluaran minyak bersubsidi ini dibeli oleh warga negara jiran. Tapi bila terjadinya sebegini, peniaga-peniaga hantu ini, peniaga-peniaga minyak ini, dia cuba mengaut keuntungan dengan penarikan subsidi ini dengan menyurutkan minyak. Untuk memberi pengguna panik atau pengusaha makanan panik bila minyak tak ada di pasaran. Jadi apa dia menyorokkan minyak tu. Jadi apa peranan LPKPM sendiri untuk bagi pengguna sendirilah memberi kesedaran dan juga menangani isu ni dalam membantu minyak recycle ni, tentang isu minyak recycle. Baru ni kita ada mengeluarkan satu kenyataan media lah oleh kami punya timbalan presidennya. Okey, maknanya pengguna kena bekerjasama membantu kerajaan. Sekiranya ada terlihat seperti muskil sikit dengan penjualan minyak itu, minyak masak itu, maksudnya daripada sama ada di recycle ataupun harga dia terlampau tinggi. Kadang-kadang bila susah nak dapat, orang jual dengan harga tinggi. Betul. Mungkin itu, tapi itu bukan minyak recycle. Minyak recycle pula bila dah susah dapat, kita ditawarkan dengan satu harga yang lebih murah lagi. Lebih murah. Jadi
pengguna itu sendiri kena memainkan peranan bersamalah bagi membantu kerajaan kan menangani masalah sini. Sebab kita apa-apa pun penguasaan tu dia bermula pada puncanya. Punca je kenapa terjadi minyak recycle dan penyorokan minyak oleh segelintir peniaga-peniaga ni. Adakah perlu dicadangkan satu sekatan atau mekanisme yang lebih berkesan untuk memastikan agar di peringkat sebelum mengedarkan minyak masak itu pada peniaga, ia dapat dibendung? Ya, betul. Kita mengharapkan kerajaan supaya segeralah membentangkan satu mekanisme bagi menangani masalah isu minyak ini. Okey. Penguasaan pun perlu tegaslah melalui Akta Pencatutan Harga dan juga Kawalan Makanan. Kalau kita melihat kepada bagaimana undang-undang pun telah ada, penguatkuasaan pun telah dilakukan, tetapi mengapa masih berlaku kecenderungan para peniaga ini untuk bukan saja menipu ataupun mengambil kesempatan dari segi harga, tetapi mengambil kesempatan dari segi kualiti minyak masak yang ditawarkan itu? Kita boleh cakap ini nak untung segeralah menangguk di air yang keruh lah. Kalau kita lihat baru-baru ni di Ipoh PKP dan KK berjaya untuk satu serbuan di mana minyak itu dikitar semula dan juga penggunaan botol yang pernah digunakan, botol minyak yang pernah digunakan. So bila kita tengok pada visual yang dipaparkan tu, kita boleh tengok minyak-minyak yang berjenama. Dia botolkan balik kepada dan labelkan balik kepada minyak yang berjenama. Jadi kita sebagai pengguna, bila kita perlukan minyak, jadi bila kita tengok, okey dah ada dah minyak contohnya yang selalu kita guna, okey dah ada dah. Kita akan beli, kita tak tahu itu risiko atau tidak. Jadi tindakan tegas perlu diambil lah kepada mereka-mereka yang tak bertanggungjawab ini, sebab minyak recycle ni memang mendatangkan kesan kepada kesihatan pun, sebab boleh menyebabkan serangan jantung kan. Masalah kepada jantung. So, kita sendirilah kalau di rumah saya nak tanya Jet, berapa minyak yang digoreng tu selalunya berapa kali digunakan? Jadi lebihan minyak saya nak tanya Jet. Sekali lah. Sekali. Okey, baguslah, maknanya dia menjaga kesihatan. Tanya dia dulu masak berapa kali? Masak berapa kali? Soalan itu yang patut ditanya, sebab 2 liter saya tahan untuk 1 tahun. Itu secara jujurnya. Mungkin dia mengamalkan satu pemakanan yang sihat. Betul. Dia makan rebus-rebus kan. Okey, kita tengok pada siri fizikal dia pun kita tahu kan. Tengoklah badan dia kurus, cantik je. Mungkin ada bagusnya juga. Bila berlakunya begini, mungkin kita rakyat lebih mengamalkan cara pemakanan yang sihat. Kita mengurangkan makanan berminyak, bergoreng. Betul. Ya? Dan mungkin juga boleh menggunakan pelbagai lagi alternatif minyak yang boleh digunakan untuk memasak dan juga untuk cara masakan yang sihat. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Azrin Najib Osman, Presiden Lembaga Pelindung dan Kebajikan Pengguna Malaysia LPKPM. Hari ini saya baru tahu rahsia JIT yang diguna 2 kilo je untuk setahun minyak. Itu pun dah lepas ada lagi. Jadi jimat. Jimat dekat situ. Jimat tu bagus tu, sihat kan.